الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية نصوح ولا قوة إلا بالله ولا قوة إلا بالله. اللهم من نعرف بأوامرك ونعرف بنعمك ونعمل ملائكتك والراغبين وخرجنا وافتح علينا ورحمتك رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم في الدارين. Adapun apabila tiada sunyi daripada janabahnya pada kufur, seperti ia junub pada zaman kufurnya, maka wajib ia mandi. Adapun apabila tiada sunyi daripada junubnya pada kufur, masalah orang kafir selepas pada dia mengucap dua kalimah syahadah, maka sekiranya pada masa kufur dia tu ada berlaku berjunub, maka wajib ia mandi. Itulah Zahir. Adapun apabila tiada sunyi daripada junubnya pada kufur, pada masa dia kufur tu ada berlaku berjunub, kemudian apabila dia tu mengucap dua kalimah syahadah, tengok dia katanya seperti ia junub pada zaman kufurnya, maka wajib ia mandi. Mandi untuk nak mengangkat janabah itulah wajib, bukan dia sunat. Dan difarak mandi dengan sembahyang masalah orang kafir masuk Islam. Masalah orang kafir masuk Islam, dia katanya dan difarakkan mandi dengan sembahyang. Sekira-kira wajib ia mandi tak kala masuk Islam, dan tiada wajib ia qadha pada sembahyang. Jadi apa perbezaan di antara mandi dengan sembahyang? Padahal mandi itu sekiranya kalau dia ada berjunub pada masa kufurnya, maka apabila selepas pada dia mengucap dua kalimah syahadah tu wajib mandi. Tetapi sembahyang yang dia tak solat, yang dia tak sembahyang pada masa kufurnya, apabila dia tu mengucap dua kalimah syahadah masuk Islam, tak wajib diqadhakan sembahyang itu. Apa perbezaan? Padahalnya kalau kita kira dengan akal kita tu nampaknya sama. Sebab junub pada masa kufur, tinggal sembahyang pun pada masa kufur juga. Maka perbezaannya tiada wajib ia qadha pada sembahyang, katanya. Sebab sedikit kepayahan. Jadi wajib mandi, junub, tak wajib qadha sembahyang. Sebabnya, sebab sedikit kepayahan dan ketiadaan berulang-ulang. Sebab sedikit kepayahannya kepayahan mandi. Dan ketiadaan berulang-ulang. Maknanya mandi itu tak payah sangat. Perkara biasa. Sebab sedikit kepayahan, kesusahan mandi itu sedikit saja. Lagi pulaknya mandi itu sekali mandi dah cukup. Tak payah berulang-ulang walaupun berkali-kali dia berjunub sekalipun.
Pada masa kufur tu dia berkali-kali, beberapa kali dia berjunub sekalipun, maka memadai dengan satu kali mandi. Dengan sebab tu disuruh mandi, diwajib mandi. Bersalahan pada sembahyang. Berlainan pula pada sembahyang tu berat juga tu. Lagi pulanya kalau kena qada sembahyang tu banyak kali kena qada lah. Sebab berapa kali sembahyang sehari semalam yang dia tinggal. Semacam masalah orang perempuan yang tidak puasa dengan sebab haid, dan orang perempuan yang tidak sembahyang dengan sebab haid. Maka lebih kurang masalah di sini juga. Ilat dianya. Yang mana tinggal sembahyang sebab kedatangan haid tak wajib diqada. Tinggal puasa dalam masa haid wajib diqada. Sebab apa? Sebabnya macam ni lah. Sebab sembahyang tu berulang-ulang banyak. Lagi pulanya puasa tu tak berapa hari. Lagi pulanya dia tu setahun sekali saja. Dan setahun tu 1 bulan saja. Lepas tu 1 bulan tu bukan semua bulan kalau dia datang uzur. Maka diwajibkan qada puasa bagi orang yang tinggal puasa sebab itu dengan sebab tidak jadi keberatan sangat. Tak seperti sembahyang. Sekiranya kalau diwajib qada sembahyang yang dia tinggal dalam masa itu jadi keberatan. Maka sebab tu sembahyang tak wajib qada, puasa wajib qada di atas orang yang haid. Itulah. Maka di sini pun makna dia tu lebih kurang. Dan setengah daripadanya mandi bagi orang yang mandi akan mayat. Dan jikalau ada mayat itu Muslim. Dan jikalau ada mayat Muslim. Sekali lagi. Dan setengah daripadanya daripada mandi-mandi sunat. Dan setengah daripada mandi-mandi sunat ialah mandi bagi orang yang mandi akan mayat. Maknanya apabila kita selesai daripada memandikan mayat. Apabila kita selesai daripada memandikan mayat, sebelum kapan itulah. Apabila kita selesai daripada memandikan mayat, maka sunat bagi kita orang memandikan mayat tu mandi. Itu. Itu maknanya mandi bagi orang yang memandi akan mayat. Maknanya kita ambil tugasnya, itu ada kematian, kita lah yang memandikan mayat. Maka selepas pada kita memandikan mayat tu, disunat bagi kita orang yang memandikan mayat tu mandi pula selepas pada tu. Itu mana katanya sunat mandi kerana memandikan mayat. Dan jikalau tiada mayat itu Muslim sekalipun. Naknya begitu ya. Dan jikalau tiada mayat itu Muslim sekalipun. Dan jikalau tiada mayat itu Muslim sekalipun. Tambah tiada.
Dan jikalau tiada mayat muslim sekalipun. Jadi mayat yang kita memandikan dia tu bukan mayat orang Islam. Bahkan mayat tu mayat orang kafir sekalipun. Maka sunat memandi. Jadi pada katanya sunat kita mandi selepas pada kita memandikan mayat. Sama saja mayat yang kita memandikan dia tu mayat muslim atau mayat yang kafir. Sama. Lepas tu macam mana pulaknya mandi orang kafir? Dia boleh nak mandi. Tapi sembahyang tu tak boleh. Mayat yang kafir tak boleh sembahyang, tapi nak mandi tu boleh. Nak mandi, nak kapan tu boleh. Nak sembahyang, nak tanam kat kubur orang Islam tak boleh. Tu maksudnya, dan jikalau tiada mayat muslim sekalipun. Maksudnya begitulah. Jadi maknanya disunatkan kita mandi selepas pada mandi mayat. Walaupun mayat yang kita memandikan dia tu bukan mayat Islam sekalipun, disunatkan juga. Kemudian bila kita nak mandi tu, disunatkan mandi tu bila sebelum ke selepas dan masuk waktu, waktu mandi sunat tadi. Mandi sunat kerana memandikan mayat tu. Dan masuk waktu mandi sunat kerana memandikan mayat dengan selesai memandikan. Maknanya kita mandi itu selepas pada kita selesai memandikan mayat. Apabila sudah selesai kita memandikan mayat tu, sunatlah, dah sampai waktu dia lah. Dah masuk waktu dia, waktu kita mandi sunat. Dan luput dengan berpaling ia, dan luput, ini luput mandi sunat tadi, dan luput mandi sunat tadi tu dengan berpaling ia orang yang memandi. Dengan berpaling orang yang mandi. Mana orang yang memandi mayat tu dia berpaling, mana dia tak nak solat. Dia tak nak mandi. Jadi maknanya apabila selesai daripada memandikan mayat, lepas tu masa tu memanglah sibuk. Nak kapan lagi, nak solat lagi, nak tanam lagi. Jadi dia tu terasa sibuk, dia tu fikir tak payah mandilah aku ni. Terus pergi kapan dia pula, terus pergi solat dia pula lah. Maka dengan sebab dia berpaling, mana dia tak nak mandi. Selepas pada dia memandikan mayat tu, apabila ada keputusan dalam hati dia, dia tak nak mandi, maka dah luput waktu mandi tadi. Dan panjang masa, jadi antara selesai mandi mayat, antara selesai memandikan mayat, itu lama masa. Contohnya tadilah, sudah mandi itu dia akad, dia kapan dia pergi solat masalan, dia solat di atas jenazah, dia pergi tanam mayat dalam kubur, lepas pada tu dah habis masa dah tu. Habis masa untuk nak mandi sunat. Dengan sebab lama masa. Dengan sebab panjang masa. Dan jikalau ada ia tayamum mayat sebab sukar memandikan dia sekalipun, sunat memandi. Sunat memandi yang diiktimadkan oleh Syekh Tablawi dan Syaubari. Dan jikalau ada ia seorang. Tadi masalah kita memandikan mayat. Sunat kita mandi selepas pada tu. Habis tu sekiranya kalau mayat tu keuzuran tak boleh nak memandikan dia. Mayat tu keuzuran. Tak boleh kita nak memandikan. Tak boleh kita nak memandikan mayat itu. Bahkan kita tayamumkan mayat itu ganti daripada mandi. Maka selepas pada kita tayamum itu, adakah disunatkan kita ini
mandi ke tidak. Situ masalah. Katanya, dan jikalau ia seorang tayamumkan mayat. Dia tidak memandikan mayat. Mayat itu dia tayamum. Sebab apa dia tayamum, dia tidak memandi? Sebab sukar memandikan dia. Sebab sukar, sebab ada uzur tak boleh nak memandikan dia kan mayat. Sekalipun, apa makna sekalipun? Sunat memandi juga. Sunat memandi, ini sunat memandi juga. Sebab tayamum tu walaupun kita tidak memandikan mayat, tetapi kita tayamum ganti daripada apa? Ganti daripada mandi. Maka selepas pada tayamum tu sunat kita pun disunatkan bagi kita juganya mandi juga. Macam kita memandi, maka tayamum dengan sebab tayamum tu ganti daripada mandi, maka selepas tu disunatkan kita ni mandi. Yang diiktimadkan oleh Syekh Tablawi dan Syaubari. Mana katanya tadi, apabila kita tayamumkan mayat dengan sebab keuzuran tak boleh memandikan mayat, maka selepas pada kita tayamum tu disunat bagi kita mandi juga. Itu mengikut yang diiktimad oleh Syekh Tablawi dan Syekh Syaubari. Kata Syekh Sultan, kata Syekh Sultan, sunat mengambil air sembahyang jua. Kalau mengikut Syekh Sultan, Sultan Al-Haflawi, dia katanya sunat mengambil wuduk saja, air sembahyang wuduk lah. Jadi sekiranya kalau di sisi Syekh Sultan, dia katanya kalau kita memandikan mayat, sunat kita mandi. Selepas tu. Tapi kalau kita tayamum, tak sunat mandi. Bahkan sunat bagi kitanya mengambil wuduk. Walaupun tidak batal wuduk sekalipun, sunat kita ambil wuduk. Itu ada khilaf. Kembali kepada masalah sunat mandi orang yang memandikan mayat, dalil dianya kerana khabar sabda Nabi SAW. Ini dalil bagi sunat mandi bagi orang yang memandikan mayat. Kerana khabar sabda Nabi SAW, man ghasala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa memandi akan orang mati. Man ghasala mayyitan, mayyit, mayyit tapi kita panggil mayat. Sebenarnya mayyit. Mayyit tu orang mati. Orang mati. Lepas tu nak boleh panggil jenazah ke tidak? Maka orang mati nak boleh panggil jenazah tu bila? Apabila kita letak dia di atas pengusun. Apabila kita letakkan orang mati itu selepas pada kita mandi, selepas pada kita kapan, kita letakkan dia di atas pengusun, maka itulah panggil jenazah. Jadi maknanya belum pada, kalau tidak letak di atas pengusun tu dia tak panggil jenazah lah, kita panggil mayat. Itu dia panggilannya begitu. Nisbah panggilannya begitu. Sebab jenazah tu nama bagi mayat yang diletak, yang ada di atas pengusun. Gitu ya. Kembali pada masalah hadis kita. Nabi katanya, sabda Nabi, barang siapa mandi akan orang mati. Selepas tu, maka hendaklah ia mandi. Selepas pada dia memandikan mayat itu, maka sunat bagi dia tu mandi. Hendaklah dia tu mandi. Tapi hendaklah tu suruh. Tapi bukan wajib, bukan suruhan sunat. Dah.
Dan dia kata riwayat Tirmizi. Mana hadis ni ada diriwayat oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, Sunan Tirmizi. Dan dipalingkan daripada wajib khabar Hakim sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa alaikum fi ghasli mayyitikum ghaslun idza ghasaltumuhu. Apa ni? Jadi hadis yang pertama bentuk amar fal yaghtasil. Nisbah bagi orang belajar nahwu tu dia katanya yaghtasil tu fi'il amr fi'il mudhari' masuk lamul amri. Lam selepas pada fa sebelum pada ya tu, lam yang ada sebelum pada ya selepas pada fa tu, itu panggil lamul amri. Mana menunjuk di atas mana arah, mana suruh. Apa tu asalnya? Asal kalau datang dengan ayat Quran, datang dalam Quran, datang dalam hadis, dengan secara asalnya setiap-tiap suruh amar itu menunjuk di atas makna wajib. Dengan secara asalnya menunjuk di atas makna wajib. Tetapi di sini kita tidak tanggung, ulama tidak tanggung suruhan Nabi katanya fal yaghtasil, maka hendaklah mandi itu di atas wajib. Tidak tanggung, tidak letak di atas wajib. Sebab apa? Sebab ada benda yang memalingkan daripada hukum wajib. Sebab ada dalil yang ada dalil yang lain yang menunjuk kata amar di sini tidak dikehendaki wajib, bahkan dikehendaki dengan sunat. Itu mana katanya dan dipaling daripada wajibnya wajib mandi. Khabar Hakim. Jadi hadis yang diriwayat oleh Hakim yang menunjuk kata tak wajib. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa alaikum fi ghasli mayyitikum ghaslun idza ghasaltumuhu. Sekali lagi, laisa alaikum fi ghasli, fi ghusli, boleh baca kedua, ghasli ghusli. Fi ghusli mayyitikum ghaslun ghuslun idza ghasaltumuhu. Tiada atas kamu, ini tiada wajib atas kamu pada memandikan mati, pada memandikan mati kamu, ini pada memandikan orang mati daripada kamu, apabila memandi kamu akan dia. Jadi maknanya tidak ada mandi yang wajib bagi orang yang memandikan mayat. Maksudnya begitulah. Tidak ada mandi yang wajib bagi orang yang memandikan mayat. Dari mananya wajib tu tidak ada, tapi tadi Nabi suruh, itu menunjuk katanya sunat. Sebab wajib tidak ada, tapi ada suruh. Maka ditanggung kata suruh pada kata fal yaghtasil tu ialah suruh yang sunat. Habis itu, dan barang siapa menanggung akan dia, yakni barang siapa hendak menanggung akan dia, maka hendaklah ia mengambil wuduk supaya ada ia atas taharah. Dan barang siapa menanggungkan dia kan mayat. Menanggung tu itulah pada masa apabila mayat tu diletak di atas pengusun, kita pun pikul dia. Tanggungkan mayat tu masalah kita usungkan mayat tu. Yang memikulkan pengusung. Dan barang siapa menanggungkan dia kan mayat. Apa maksudnya? Sekali lagi dia tafsir. Yakni barang siapa hendak menanggungkan dia kan mayat. Kita nak tanggungkan mayat, nak pikulkan mayat, nak pikulkan pengusung mayat itulah. Maka hendaklah ia mengambil wuduk. Supaya ada ia seorang tu, barang siapa tu atas taharah. Jadi maknanya maksudnya apabila kita nak menanggungkan, nak pikul pengusung mayat tu,
untuk nak pergi ke masjid, daripada masjid nak pergi ke tempat perkuburan, maka orang yang nak menanggungkan mayat tu disunatkan dia tu ambil wuduk belum pada nak tanggung. Supaya dia menanggungkan mayat tu dalam keadaan dia tu suci daripada hadas kecil. Itu maksudnya. Jadi maknanya nak memikul, nak menanggungkan pengusung mayat, nak menanggungkan mayat tu sunat kita ada wuduk. Maksudnya begitulah. Jadi kalau siapa yang tak ada wuduk pada dia tu ambil tugas nak mengusungkan, nak menanggungkan mayat, maka dia ambil wuduklah sebelum pada tu. Dan demikian lagi sunat mengambil wuduk apabila menyentuh akan apa dia? Dan sunat mengambil wuduk apabila menyentuh akan sugi itu bukan. Kita ubah. Dan demikian lagi sunat mengambil wuduk apabila menyentuh suku. Suku. Suku artinya bahasa Arab tu panggil juzuk. Dan demikian lagi sunat mengambil wuduk apabila menyentuh suku orang mati. Apabila bersentuh dengan mana-mana juzuk daripada badan orang mati. Sunat, bukan wajib, sunat. Bukan maksud katanya apabila kita bersentuh dengan mayat tu batal wuduk. Bukan nak cerita pasal itu. Ini tak kira mayat tu mayat lelaki atau mayat perempuan. Mayat lelaki atau mayat perempuan. Tetapi kalau lelaki menyentuhkan mayat perempuan yang ajnabi atau perempuan menyentuhkan mayat lelaki yang ajnabi, memanglah batal wuduk orang hidup ni. Tapi contohnya kita katanya kita menyentuh mayat tapi tak batal wuduk sebab mayat tu mayat lelaki. Kita orang lelaki menyentuh mayat lelaki memang tak batal wuduk. Orang perempuan menyentuh mayat perempuan memang tak batal wuduk. Dan begitu juga orang perempuan menyentuh mayat lelaki yang mahram tak batal wuduk. Orang lelaki menyentuh mayat perempuan yang mahram bagi dia tidak batal wuduk. Walaupun dengan sebab tak batal wuduk itulah disunatkan mengambil wuduk. Tapi kalau batal tu wajib ambil wuduk lah apabila dia nak solat. Itulah. Jadi menyentuhkan mana-mana juzuk, pegang kat kaki masalah kita katanya mayat itu kita kucuk. Biasanya dikucukkan mayat sebelum pada nak apa dia? Nak kafan kan. Apabila kita pergi melawat orang mati tu, kita kalau orang-orang yang berjasa dengan kitanya, kita kucuk di mayat dia. Dengan sebab tu disunatkan kita mengambil wuduk dengan sebab kita ada bersentuh dengan mana-mana juzuk daripada badan orang mati, badan mayat. Itulah maksudnya. Dan setengah daripadanya mandi kemudian daripada berbekam atau berpetik. Kerana adalah keduanya mendhaifkan tubuhnya. Dan mandi mekejapkan tubuhnya. Dan setengah daripada mandi yang sunat.
dan setengah daripada mandi yang sunat, mandi kemudian daripada berbekam. Nah, bukan tukang yang membekam kita ni lah. Tuan punya badan yang dibekam tu, sunat mandi. Mandi kemudian daripada berbekam atau berpetik. Berbekam tu dia turis dengan pisau untuk nak mengeluarkan darah. Kalau berpetik tu dia tak guna pisau, guna umpama jarum. Dia cocok bagi keluar darah. Biasanya yang sekarang tu yang guna macam pen tu. Yang guna macam pen, lepas tu dia tekan tu, itu masuk dalam kata berpetik. Dia tak turis dengan mata pisau dah. Kalau itu panggil berbekam. Tapi cara tu lebih kurang lah. Maka sekiranya kalau kita ada berbekam, kalau kita ada berpetik, maka selepas tu sunat kita mandi. Apabila selesai daripada berbekam, apabila selesai daripada berpetik tu, disunat kita mandi. Kenapa disunatkan mandi? Kerana adalah keduanya berbekam dan berpetik itu mudha'ifkan tubuh, ini mudha'ifkan, melemahkan badan. Jadi maknanya selepas memanglah sebab berbekam berpetik itu mengeluarkan darah. Apabila mengeluarkan darah tu badan kita tu jadi lemah, jadi dhaif. Jadi tak kuat. Maka tujuan disuruh mandi itu dia katanya dan mandi mengkejapkan tubuhnya untuk nak kuatkan balik. Tujuan disuruh mandi selepas pada berbekam berpetik itu tujuannya untuk nak menguatkan, mengkejapkan badan balik. Itu tujuannya. Itulah. Jadi ingatlah selepas pada berbekam tu, berpetik tu sunat kita mandi ya. Dan demikian lagi mandi tak kala berkandak keluar daripada hammam dengan air sejuk. Yani apabila masuk di dalam hammam maka banyak keluar peluhnya, maka jangan keluar daripadanya melainkan ia mandi dengan air sejuk dahulu. Kerana duduk di dalam hammam itu mendhaifkan badan dengan keluar banyak peluh. Maka dikejapkan tubuhnya dengan mandi. Dia hammam ni bukan bilik air biasa. Bukan bilik air, bilik mandi tu bukan bilik air mandi biasa tu, tidak. Dia hammam ni dia tempat yang dia kita masuk tu, dalam tu dia letakkan bara api, dia letakkan dalam bilik tu dia letakkan api, bara api dalam dapur ni. Lepas tu duduk dalam tu boleh. Sakat mana tak dengar tadi? Sakat tak dengar sakat. Mula tak dengar sakat mana tadi? Dan sunat
Kita ulang balik. Dan setengah daripadanya mandi kemudian daripada berbekam atau berpetik. Kita ulang di situ. Dan setengah daripadanya mandi kemudian daripada berbekam atau berpetik. Kerana adalah keduanya berbekam atau berpetik itu mendhaifkan tubuh, mendhaifkan badan. Mendhaifkan tubuh, melemahkan badan. Jadi mana dengan sebab dia keluar darah, sebab berbekam dan berpetik itu mengeluarkan darah, maka menyebabkan badan kita tu jadi lemah. Maka dengan sebab jadi lemah badan kita dengan sebab keluar darah berbekam tadi, disunatkan kita mandi untuk nak mengkejapkan badan. Dia katanya dan mengkejap dan mandi mengkejapkan tubuhnya. Mandi itu mengkejapkan tubuh dia supaya jadi kuat balik. Dan demikian lagi mandi tak kala berkandak keluar daripada hammam. Hammam tu tempat bilik hammam tu, itu dia kat orang Melayu kita ni jangan nak ada sebab dia mengikut cuaca. Dia cuaca kat kita ni selalu berpeluh. Sebab cuaca kat kawasan Melayu kita ni apa panggil cuaca basah. Cuaca basah, kita bekerja sedikit pun dah senang berpeluh. Tapi kat sana tu cuaca kering, jadi susah nak berpeluh. Susah nak berpeluh. Walaupun lebih laginya pada musim sejuk. Jadi jarang nak berpeluh. Kalau kita kat Melayu ni, kalau tak hujan tu, kalau musim kemarau tu, kalau kita berjalan tu dah berpeluh. Jangan tak payah lari. Berjalan saja buat kerja sikit-sikit tu pun dah berpeluh. Tapi sana tu susahlah nak dapat peluh tu susah. Maka apabila adat orang dulunya, apabila nak keluarkan peluh, dia masuk ke dalam bilik hammam. Bilik hammam tu yang itulah yang ada bilik yang buat daripada kayu sebelah dalam tu. Lepas tu letakkan suatu dapur, lepas tu letakkan bara api dalam bilik tu, maka duduk dalam tu lah. Duduk dalam bilik tu dengan panahnya, maka akan keluar peluh. Jadi tujuan masuk hammam tu untuk nak mengeluarkan peluh. Tujuan masuk hammam tu untuk nak keluarkan peluh. Maka dia katanya mandi tu mandi dengan air sejuk. Mandi tu nak mandi dengan air sejuk. Gitu juga masalah mandi mayat pun nak air sejuk juga lebih aula daripada air suam. Nak air sejuk. Apa maksud dia nak cerita tu? Katanya apabila kita nak keluar daripada hammam, apabila kita keluar daripada hammam, sunat kita mandi, lagi pula mandi dengan air sejuk. Apa maksud dia? Yani apabila masuk di dalam hammam, apabila kita masuk di dalam hammam, maka banyak keluar peluh. Apabila banyak keluar peluh, maka jangan keluar daripada hammam, melainkan ia seorang mandi dengan air sejuk. Maknanya mandi kat luar pun boleh. Tapi naknya selepas pada masuk bilik hammam tu nak mandi dengan air sejuk dulu. Jadi maknanya kita mandi dengan air sejuk dulu. Belum pada nak keluar. Kerana duduk di dalam hammam itu mendhaifkan badan. Mendhaifkan badan sebab apanya?
sebab dengan sebab keluar banyak peluh. Keluar peluh yang banyak. Dia katanya kerana duduk di dalam hammam itu mendhaifkan badan, melemahkan badan. Badan tak jadi kuat dengan sebab banyak keluar peluh. Gitu. Ya memang kalau kita keluar peluh banyak-banyak tu berasa lesu juga badan kita. Maka dikejapkan tubuhnya, badannya dengan mandi dengan air sejuk. Maka dia sebab ada katanya air sejuk tu menguatkan badan untuk mandi lah. Tapi bukan untuk minum. Kalau minum tu air suam pula. Untuk minum kita ini untuk mandi. Untuk mandi tu lebih eloknya air sejuk. Tapi jangan terlalu sejuk lah. Itu mudarat kepada badan pula. Jadi air suam dengan air sejuk tu lebih aulanya air sejuk, sebab air sejuk tu yang mengejapkan badan. Begitu juga kalau kita nak mandi mayat tu, tu rasanya ada sebut di depan masalah mandi mayat tu aulanya kita guna air sejuk. Dengan sebab air sejuk tu mengejapkan badan, menguatkan badan. Mensejukkan badan, menguatkan badan. Sebab tu kalau mandi dengan air suam tu jadi badan mayat tu cepat hancur. Kalau mandi dengan air sejuk tu lambat hancur sikit. Sebab tu tengok sekarang pun begitu juga. Setengah-setengah pemain sukan tu, pemain bola apa dia, selepas pada mereka berlatih tu setengah-setengah tempat tu dia renam dalam air sejuk. Selepas pada dia berlatih, dia berlari, dia berlatih mainan dia tu, selepas tu dia rendam badan dia di dalam air sejuk. Itu sebab air sejuk tu menguatkan badan. Tapi masalah mandi lah. Tapi kalau kita tilik pada bab minum, maklum air suam tu lebih elok daripada air sejuk. Itulah, ni masalah mandi. Itulah. Sikit lagi ya. Kerana khabar Baihaqi daripada Abdullah bin Umar bin As, kerana khabar Baihaqi bin Abdullah bin Amrin. Tengok perhati pada lafaz Amrin. Nak bagi perhati sikit. Selepas pada ra tu ada waw. Selepas pada ra tu ada waw. Dia tuliskan waw untuk nak beza di antara dua nama. Perhati tengok. Kalau ada waw baca Amrun. Amrun. Kalau tak ada waw tu, selepas pada ra tu baca Umar. Seperti Sayyidina Umar, dia tulis tidak ada waw. Kalau tak ada waw selepas pada ra baca Umar. Kalau ada waw, ada haraf waw selepas pada haraf ra, mana baca Amrun. Amrun, bukan Umar. Itu di sisi tulisannya begitu. Untuk nak beza di antara Amrun dengan Umar. Kerana khabar Baihaqi daripada Abdullah bin Amrin ibn As, katanya adalah kami mandi daripada 5 perkara. Adalah kami itu sahabat-sahabat lah. Dia Abdullah bin Amr bin As, dia katanya kami ada mandi kemudian daripada 5 perkara. Daripada berbekam dan hammam dan mencabut bulu ketiak, itu pun dia mandi juga. Berbekam macam tadi, berbekam berpetik, dia ada mandi sebagai mandi yang sunat. Masuk bilik hammam pun ada mandi juga, dan mencabut bulu ketiak pun dia mandi juga selepas pada itu. Dan janabah, mandi kerana janabah, ini wajib. Dan hari Jumaat, sebagaimana maklum, dan dihubungkan pula bercukur kepala.
Mandi kerana selepas pada bercukur kepala. Memanglah masalah cukur kepala ni, asal hukumnya dimakruhkan bagi orang perempuan bercukur kepala walaupun dia tahallul daripada haji dan umrah sekalipun dimakruhkan. Tapi masa cukur kepala nisbah bagi orang lelaki kalau bab tahallul daripada haji dan umrah adalah sunat. Kemudian sekiranya kalau biasanya tidak ada dengan sebab tahallul tu, biasa nak cukur tu ada hukumnya harus saja. Cukur ke semua kepala tu adalah harus, tetapi kalau cukur setengah tinggal setengah tu adalah haram. Dan dihubungkan di mana dihubung tu dihukum sama pula bercukur kepala, mana selepas pada bercukur kepala tu disunatkan mandi juga, seperti kata Khatib Syarbini dan Qalyubi. Jadi maknanya kata Abdullah bin Amr bin Al-As, 5 perkara, ada yang wajib, ada yang sunat, 5 perkara, 5 bagai mandi yang kami mandi-mandikan pada masa dulu, pada zaman Nabi. Jadi mandi yang sunat pun ada, mandi yang wajib pun ada. Itulah dalilnya. Kemudian katanya bermula yang afdal bagi lelaki bercukur bulu ari-arinya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi